صلى الله عليه وسلم يقول إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسد الجسد كله ألا وهي القلب. رواه البخاري والمسلم. Dari Abu Abdullah An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu katanya, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya yang halal itu nyata terang dan yang haram itu pun nyata terang, dan di antara keduanya ada perkara-perkara yang kesamaran yang tidak diketahui olehnya kebanyakan manusia. Maka barang siapa memelihara darinya dari segala yang kesamaran, sesungguhnya ia memelihara bagi agamanya dan kehormatannya. Dan barang siapa yang jatuh ke dalam perkara kesamaran, jatuhlah ia ke dalam yang haram, seperti seorang pengembala yang mengembala di sekeliling kawasan larangan, hampir sangat ternakannya masuk ke dalam kawasan itu. Ketahuilah bahawa bagi tiap-tiap raja ada kawasan larangannya, dan ketahuilah bahawa larangan Allah ialah segala yang diharamkan. Ketahuilah bahawa di dalam badan ada seketul daging. Apabila ia baik, baiklah badan seluruhnya, dan apabila ia rosak, rosaklah sekaliannya. Ketahuilah, itulah hati. Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dalam hadis ini Nabi SAW menyatakan bahawa innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Haram tu jelas, yang haram tu jelas, yang halal pun jelas. Kan? Tapi di antara keduanya ada benda syubhat, dia panggil. Bahasa Melayu kita ni pun sebut syubhat juga. Itu benda yang samar. Ini halal ke haram ni? Ataupun halam, kan? Halal campur haram, kan? Halal ke haram ni, kan? Ke halam, kan? Jadi ada di antara benda-benda tu kesamaran. Jadi siapa yang menjauhi perkara yang syubhat, kata Nabi SAW, dia adalah orang yang menjaga agamanya. Tetapi kalaulah anda kata dia terlibat dengan benda-benda syubhat, ditakuti dia akan terjatuh kepada benda-benda haram. Jadi yang halal tu jelas, yang haram tu jelas. So jadi pada pagi yang berbahagia ni, kita nak kongsikan mengenal harta yang haram, dan bagaimana sesuatu harta yang halal boleh jadi haram. Kita nak kongsikan supaya jelas, oh ni haram ni. Ni yang halal ni. Yang halal tu selain daripada perkara yang maknanya kita akan bincangkan sebentar lagi. Apakah harta-harta yang haram itu? Yang pertama, harta yang haram yang pertama, harta yang dapat daripada curi. As-sirqu, curi. Apa maksud curi? Tok Kenali menyatakan dalam kata-katanya, man akhadha syai'an bila idzni tuanihi fahuwa curiyun. Bahasa Melayu campur bahasa Arab. Man akhadha syai'an bila izni tuanihi fahuwa curiyun. Siapa yang ambil sesuatu benda tidak ada izin daripada tuannya, itulah benda yang dikatakan curi. Ambil sesuatu tanpa izin tuan. Itu benda halal jelas, benda haram jelas. Saya nak kongsikan benda kecil-kecil yang biasa kadang-kadang orang terlibat. Kita datang ke surau. Maklumlah, baru beli kasut baru. Bonia, apa ya? Betul? Jenama kan. So kita tak nak kasut kita tu basah. Ada slipper. Slipper tu bukan slipper wakaf yang diperuntukkan untuk surau. Kita pun mengambil slipper nak ambil uduk. Walaupun tujuannya bagus ambil uduk, tapi benda itu mengambil hak orang lain. Itu haram tu. Benda haram tu. Kan? Benda kecil macam tu. Biar kasut kita basah sikit tak apa. Tapi halal. Benda yang kecil-kecil yang terbiasa kadang-kadang kita buat. Tak apa. Basah sikit tak apa, tapi halal.
daripada kita ambil kasut tu, apabila disebut benda tu curi, maknanya benda tu kita ambil hak orang lain, orang tu pula katakanlah dia pun tak niat nak menghalalkan ke, ataupun dia pun kadang tak suka pun kasut dia tiba-tiba basah. Kan? Di akhirat besok dituntut nanti di akhirat. Itu kita unsing tu. Kan? Sebab dalam hadis yang lain Nabi sebut ada orang yang muflis di akhirat besok apabila hartanya itu dituntut oleh orang lain kerana dia pernah mengambil harta orang lain. Itu benda kecil-kecil jaga curi ni, yang besar-besar lebih yang jelas lah kan. Ada orang yang masuk rumah kita kan, ambil kasut kita ke, ambil barang-barang rumah kita, tu jelas lah. Ini kadang-kadang benda kita tak perasan. Kita menggunakan barang orang lain yang kita tak minta izin daripada dia tu. Okey. Kemudian yang keduanya, apakah harta yang diharamkan disebut sebagai al-ghasbu. Al-ghasbu ni rampas. Rampas maknanya kita kalau curi itu di belakang orang tu. Ni rampas je. Ambil, rampas macam tu je. Itu benda yang haram. Mengambil secara zalim. Ini al-ghasbu ni disebut juga sebagai merompak. Merompak kan depan-depan. Al-ghasbu, benda itu benda yang haram. So kita pun kat negara kita ni, kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala keselamatan. Sebab yang beri keselamatan adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dah jaga pasang alam dekat rumah. Ada orang yang lebih maknanya mahir untuk mematikan alam tu pun ada kan. Pagarlah rumah dengan doa kan, dengan selawat-selawat. Okey, itu adalah benda-benda yang haram. Al-ghasbu, jelas naik mana ambil rampas. Oh ni baik kau. Kan aku ambil ni kan. Kereta ke apa ke kan. Okey. Yang ketiganya disebut sebagai dalam bahasa Arab dipanggil ihtiqar. Ihtiqar ni monopoli. Monopoli dalam bab asas, dalam bab asasi Contohnya mana orang yang monopoli dalam bab makanan. Benda asas So jadi kalau anda kata dia tak ada, orang susah benda asas makanan. Jadi dia suka-suka boleh nak tinggikan harga, turunkan harga, suka-suka dia. Ihtiqar. Ihtiqar itu termasuk benda haram. Ihtiqar, alif, ha pedas, ta, qaf, alif, ra. Ihtiqar. Alif, ha, ta, qaf. Qaf, alif, ra. Ihtiqar. Ihtiqar ni senapa monopoli. Dan monopoli yang diharamkan dalam agama ni adalah benda-benda asasi. Orang ambil beras, sembunyikan beras. Ambil gula, sembunyikan gula. Supaya nanti kalau gula kurang, barang naik baru dijual. Itu dipanggil ihtikar, haram. Haram mengambil keuntungan dan dengan cara demikian, dengan cara benda asasi. Sebab mengambil dengan cara demikian menjadikan kita menzalimi orang lain. Hak orang lain tu haram. Katakan kita tokek gula dekat Sektor 9, kita sorok gula banyak-banyak satu gudang, orang gula tak ada, cari gula tak ada. Jadi apabila permintaan tinggi, barang pun tinggi harga, so kita pun keluarkan gula sikit-sikit dengan harga yang tinggi. Ataupun orang Melayu kita makan beras, makan nasi, sembunyikan beras, sembunyikan nasi, sembunyikan beras padi kan, beras. Dan apabila orang permintaan tinggi, orang cari berbobot, kita jual sikit-sikit dengan harga yang tinggi. Mendapat keuntungan dengan cara itu haram hukum dia. Sebab itu barang asasi. Kalau benda-benda yang bukan monopoli, benda-benda yang bukan asas, tak apa. Benda asas. Katakanlah memang kita ni jual barang-barang yang luxury. Okey, kita menguasai pasaran kereta-kereta antik di Malaysia. Orang nak beli kereta antik memang dengan kita je. Tak beli dengan orang lain dah. Benda tu bukan benda asas, tak ada masalah. Sebab itu benda luxury dah, benda kemewahan yang kalau tak ada kereta antik pun orang tak mati. Tak apa. Ini barang asasi. Benda-benda makanan, benda-benda yang asasi, air tak boleh. Ada orang yang menguasai telaga, suka dia nak naik ke apa ke, yang ihtikar, monopoli, yang mengambil kesempatan daripada penganiayaan orang, menganiaya orang lain. Itu benda diharamkan. Kemudian yang keempat, harta yang haram adalah rasuah. Rasuah. Ini pun jelas,
Dalam bukan saja dalam Islam dilarang, bahkan dilarang dalam undang-undang yang dikuatkuasakan di Malaysia. Rasuah ni dia meruntuhkan sebuah negara. Kita nak satu benda, bayar pada orang tu, orang yang tak layak dapat benda tu. Itu yang Nabi sebut, sesiapa yang membuat satu benda bukan ahlinya, fantazirus sa'ah, tunggulah saat kehancuran. Dia dapat benda yang dia tak mampu nak buat, tapi untuk dapat keuntungan. Rasuah, benda-benda yang diharamkan. Kemudian yang kelimanya, harta yang haram adalah az-zulmu, zalim. Apa maksud zalim? Benda yang ditahan, sama ada hak orang ditahan, tidak memberikan hak, maknanya tidak memberikan hak sewajarnya, ditahan hak orang lain. Sebagai contohnya apa? Gaji. Satu orang yang tak bayar gaji pekerja dia, itu zalim, menahan hak orang lain. Az-zulmu dipanggil. Sebab kalau dia kata gaji itu tak diberikan, dan benda tu pula dia buat enjoy lah, dia buat benda tu dia gunakan, maka duit tu duit haram, sebab dia itu adalah hak orang lain yang ditahan. Az-zulmu tu. Begitu juga dengan nafkah. Contoh benda az-zulmu, menahan hak nafkah isteri. Ini banyak Ada orang yang pada hari ini apabila isterinya itu membantu dia dalam hidup dia, dia jatuh ke zon selesa. Bila dia jatuh ke zon selesa, dia buat tak tahu je dekat isteri tu. Alah, kalau tak beli pampers pun nanti pandai-pandai lah dia cari. Tahu je, tengok ada je pampers. Zon selesa ni bahaya. Zon selesa bahaya. Orang kadang-kadang kita bantu, seorang isteri kita bantu suami, kadang-kala, tak semua. Ini cerita orang kat Somalia ni, bukan sini. Okay. Bukan, sini saya sembilan je bagus lah. Semua bagus. Maknanya dia bantu suami dia. Suami itu jatuh ke zon selesa. Zon selesa tu dia jadi tak bertanggungjawab. Dia buat tak tahu je. Alah, kalau tak beli susu pun pandailah nanti bini aku cari susu untuk anak. Okay? Jadi hak nafkah yang ditahan tu, hak nafkah yang ditahan, nafkah anak, nafkah isteri, dia rasa dia ada duit lebih tu. Padahal duit lebih itu adalah duit hak isteri, hak anak yang ditahan. Maka dia pun gunalah duit tu, belanja orang sana, belanja mak orang sana, belanja orang sini, kan. Benda yang digunakan itu ada duit haram. Sebab duit az-zulmu, duit zalim, duit orang yang ditahan hak itu. Banyak hari ni kadang-kadang ada orang kan, sama-sama kerja, dah isteri pun bekerja, isteri yang kadang-kadang belikan nafkah anak, belikan susu anak, pempa anak, tuition anak, semua isteri belikan. Dia rasa dia ada duit lebih. Lepas 5 tahun mulalah jumpa ustaz. Saya kata, ustaz, salam. Saya ni dah mampu dah ustaz. Mampu apa? Faham lah ustaz. Nak kahwin lagi. Rupanya kemampuan itu adalah hak isteri, hak anak yang ditahan. Benda tu. Betul, ada orang tension. Apalah nak kahwin pun kena mahkamah. Tak, mahkamah tu nak membantu untuk mengadili. Kadang-kadang suami tu rasa dia mampu, tapi maknanya dia tak mampu. Sebab duit lebih itu adalah duit lebih hak isteri, hak anak yang ditahan. Itu az-zulmu. Harta yang lahir daripada az-zulmu. Maknanya zalim. Benda tu kalau digunakan haram tu. Halal jelas, haram pun jelas. Kemudian yang keenam. Yang keenam, harta yang haram adalah luqatah al-haram, ataupun harta jumpaan. Harta jumpaan yang haram. Kita ni kalau jumpa sesuatu harta, dia ada cara nak menyelesaikan. Bukan jumpa harta tu, kita terus jadi hak kita. Kita jalan, jumpa cincin emas, jumpa gelang emas. Barang-barang yang kekal macam tu kena isytiharkan dalam masa setahun. Di tempat-tempat yang orang boleh perasan. Contoh dia, okey, kat surau ke, saya ada jumpa cincin emas ni. Siapa yang ada, tolong telefon nombor sekian-sekian. Tapi jangan ambil gambar, letak gambar, semua orang mengaku nanti. Kalau orang datang, yo saya ada. Macam mana bentuk dia? Tanya. Kalau tidak sekarang ni macam orang banyak mengaku kan. Isytihar dulu. Habis setahun, baru hak tu jadi milik kita. Sama ada kita nak ambil atau kita nak letak ke tabung masjid. Jadi, jumpa barang, jangan terus-terus letak ke tabung masjid. Sebab bukan hak kita nak melupuskan ataupun nak memberikan ke masjid. Bukan. Kena isytihar dulu. Isytihar dulu. Oh, saya ada jumpa barang ni. Kalau barang yang kekal, barang yang kekal. Maknanya cincin emas, gelang emas, singa emas. Macam cerita Peramli kan. Duit emas, sama juga. Duit pun sama. Duit ada masuk benda kekal.
Simpan dulu isytiar dalam setahun. Tampallah dekat mana-mana yang berkemungkinan orang nampak. Dekat surau ke, kat masjid atau isytiar. Saya ada jumpa sekian. Saya ada jumpa duit ni. Siapa yang ada hilang, sila jumpa saya. Contoh. Tapi yang isytiar berapa ringgit. Saya ada jumpa duit 10,000 ni. Ramai orang mengaku ni. Betul saya. Yang isytiar. Kalau ada orang datang, berapa hilangnya? Tanya macam tu. Sebab tak boleh terus masuk masjid. Bukan hak kita nak melupuskan benda tu. Sama juga. Jumpa tu kita isytiar. Siapa hilang. Kemudian pegang dulu isytiar tempat-tempat yang umum. Sama. Kita tak boleh, bukan hak kita untuk beri ke masjid, bukan hak kita. So kena isytiar dulu, tolong isytiar. Itu barang yang kekal. Duit lah, barang kemas lah, apa-apalah ya. Kalau barang yang tak kekal, contoh, maknanya barang tak kekal, isytiharkan sekadar-kadar sehingga barang itu rosak. Agak-agak katakan rosak, barang tu maka boleh kita ambil. Contoh apa? Orang jumpa nasi lemak tepi jalan. Jumpa nasi lemak, jangan buang, isytiar. Siapa hilang nasi lemak? Kan? Okey. Agak-agak rosaknya itu pukul 2 petang, agak-agak lah berkurang kan. Maka lebih kurang pukul 11 tu dah jadi milik kita. Tak boleh, nasi lemak kita makan terus, tak boleh. Kan? Isytihar. Sekadar-kadar. Kalau tak nak ambil, amanahkan pada seorang yang diyakini boleh menjalankan isytihar itu. Contoh imam masjid ke siapa kan? Saya ada jumpa imam. Sebab imam yang duduk kat masjid, boleh tak tolong isytiharkan? Isytiharkan dalam beberapa ketika, maka barulah boleh, maknanya bila jatuh pada hak kita, barulah kita boleh melupuskan. Melupuskan di situ bukan buang. Melupuskan di situ kita bebaskan daripada hak itu daripada kita, bagi tabung masjid ke mana ke, baru hak kita. Bukan jumpa-jumpa terus letak tabung masjid, bukan. Kena isytiharkan dulu. Kan? Mana tahu, walaupun duit tu sikit, setahun. Barang yang kekal setahun. Siapa ada hilang cincin, siapa ada hilang ni kan. Kita kata tak ada orang mengaku ni, banyak pula dapat ni. Pergilah kedai emas. Jadi kalau gadaikan nanti, boleh bolehlah sedekahkan masjid ke apa. Gadai-gadai, pergi kedai emas, rupanya Zulian. Penat aku simpan setahun. Okey. Okey, itu bukan barang jumpaan. Itu barang tersilap. Barang tersilap dia lain hal lah. Sebab orang tersilap, bagi orang itu mana dia bayar dan dia telah melepaskan hak dia. Maksudnya telah menghalalkan dia. Macam tu, mana terlepaskan. So kalau kita sedar waktu tu, kita kena pulang balik. So, bagi dia anggapan. Tapi kalau dia tak sedar, tuan pun tak ingat mana dan dia pun tak tahu kat mana, itu boleh. Itu boleh, itu surau. Sebab itu bukan barang jumpaan. Ini barang jumpaan yang jumpa tepi jalan ke masjid ke, isytihar dulu. Barang yang kekal setahun isytihar. So tak boleh ambil. Kalau kita ambil terus haram. Itu dipanggil luqatah al-haram atau barang jumpaan yang haram. Kemudian yang ketujuhnya dipanggil ujrah al-haram ataupun upah yang haram. Upah yang haram. Apakah upah yang haram? Sebagai contoh, orang yang melacurkan diri. Maknanya perbuatan tu haram, upah tu haram. Maka dia tak boleh nak buat yang demikian. Dulu ada satu tokoh ditanya, apa hukum pelacur melacurkan diri kan? Dia kata harus. Pada saya dalam konteks Malaysia, benda tu tak boleh. Dalam konteks Malaysia, benda itu tidak terpakai. Sebab Malaysia ni, Masya Allah, orang daripada luar negara datang cari rezeki kat negara kita ni. InsyaAllah. Sekalipun katakan susah sangat, datang ke surau macam ni, puan saya ni memang susah, tak tahu anaknya ramai, akan ada orang bantu, ada orang tolong. Di Malaysia ni pada saya fatwa yang mengharuskan tak sesuai kan? Sebab banyak peluang pekerjaan di Malaysia ni. Pergi kedai makan pun, saya nak cuci pinggan boleh satu hari RM30, boleh insya-Allah menyara. Cuci pinggan paling kurang, banyak kerja kat Malaysia ni. Okey, so ujrah al-haram. Upah yang haram contohnya apa lagi? Upah yang haram, upah memudaratkan orang lain. Dan tukang pukul, kaki pukul, bonza kan diupah untuk pukul orang lain. Tak boleh. Kalau memang maknanya peribadi pengawal peribadi itu lain, dia menjaga keselamatan tuan dia tu. Ini memang diupah untuk pukul orang tu. Itu dia panggil ujrah al-haram, maknanya upah yang haram.
ataupun membuat benda-benda haram lah, membuat benda-benda haram. Contohnya diupah untuk tipu orang, kan? Diupah untuk buat penipuan-penipuan, tak boleh benda-benda demikian. Tak boleh. Ada sebenarnya kan. Okey. 8,000 siap bungkus. Macam tu ada. Siap bungkus lagi. 8,000 siap bungkus. Itu lain. Maknanya menangkap orang berkhaluan, makanya kerja tu kerja yang mulia, kerja yang bagus, kan? Tapi kalau dia kata dia macam tadi kan, bunuh orang tak boleh, pembunuh upahan. Okey, bunuh orang yang diharamkan oleh syarak, mana bunuh orang. Ada bunuh orang yang dihalalkan oleh syarak. Sebagai contoh, orang memang bekerja tukang mancung orang. Atau memang dia mana dia bekerja dengan mahkamah yang memang tugas dia tu untuk melaksanakan undang-undang. Kan? Maka tak apa. Sama juga bunuh orang juga kan. Tapi ini bunuh yang memang upah, memang nak bunuh orang, menganiaya orang, tak boleh. Kan? Orang benda tu kena ada ijtihad. Dia tak boleh, kau tunjuk perasaan baik aku bunuh kau, tak boleh. Dia tak boleh ijtihad sendiri. Kena ijtihad, maknanya orang-orang yang boleh berijtihad. Baru boleh, bukan sendiri kita bincang 2-3 kawan, dia orang ni apa dia menterasi ni, kita pergilah, tak boleh. Dia kena ijtihad orang yang boleh berijtihad. Mufti ke apa ke kan, yang boleh berijtihad. Kalau dia kata dalam setengah-setengah negara ada undang-undang sampai hukum mati kepada penyebar ajaran sesat. Contoh di Saudi. Di Saudi, kalau penyebar ajaran sesat dan sihir, hukumnya hukum bunuh, mati. Tapi di Malaysia tak. Di Malaysia masuk pusat pemulihan akidah. Dia akan masuk ke pusat pemulihan akidah. Itu di Malaysia lah. Hukum bunuh. Sebab dia kalau ke undang-undang Islam kan, ataupun sebab dia boleh menyesatkan orang lain, benda-benda bab akidah lah. Tapi tetap perlu ijtihad seorang mufti yang layak untuk berijtihad. Sebab apa? Kadang-kala dia menyampaikan tu benda yang betul, tetapi memberi kekeliruan bagi masyarakat umum. Macam masyarakat umum tak sampai. Dia jenis orang yang tasawuf yang fana-fana ni, yang tinggi dengan ketuhanan ni kan. Jadi dalam sejarah kita ada satu orang ahli sufi dalam yang memang kena hukum bunuh, Halaj contohnya kan. Al-Halaj, maknanya dia memang ahli sufi, memang yang fana sampai dia, kalau ada orang macam tu dia jadi fana tau, dia jadi macam dia layan dunia dia je. Jadi perkataan dia tu boleh mengelirukan orang. Jadi fatwa mengeluarkan bahawa kena dihukum bunuh orang ini, tapi dia tu dengan Tuhan. Cuma untuk menyelamatkan akidah orang sekeliling tu. Sampai dia kata, Allah dalam jubah aku ni. Allah kan. Jadi sebenarnya Allah ada di mana-mana. Kan? Tapi apabila perkataan dia disebut, dia boleh mengeliru kau. Dalam jubah kau. Macam itulah. Mengeliru kau orang. Kan? Itu kena fatwa lah. Kalau nak hukum bunuh macam tu, kena fatwa daripada orang yang layak membuat fatwa. Orang yang bekerja katakan di kilang arak. Di kilang arak kan. Arak tu haram, dia bekerja di kilang itu, jadi ujrah tu adalah gaji tu gaji yang haram. Di kilang arak. Okey, kemudian yang ke-8, apakah harta yang diharamkan? An-nama al-haram, pengembangan yang haram. Pengembangan yang haram, harta tu dikembangkan dengan cara haram. Harta tu betul, bagus. Kita memang ada duit 10,000 contohnya, tapi kita melabur kepada syarikat judi. Kan? Jadi pengembangan tu pengembangan yang haram. Pelaburan yang haram. An-nama al-haram, pelaburan yang haram. Jadi pengembangan yang haram itu, apa jadi dia? Kalau dapat keuntungan, maka tak boleh nak ambil benda itu, sebab itu benda-benda haram. Kena uruskan sebagai harta haram ataupun harta syubhat. Tak boleh ambil. Ambil pokok je. Kalau mungkin dah sedar, ada orang yang mungkin dia masuk pelaburan tu, pelaburan ni kan. Okey, itu benda-benda yang benda-benda haram. Benda-benda pelaburan yang haram.
Okey, harta haram yang ke-9 iaitu al-khida'. Khida' ni tipu daya. Tipu. Harta yang didapati hasil daripada tipu, penipuan. Sebagai contoh apa? Macam tadi kan, sindiket, katakanlah memang betul ada sindiket minta derma ke, minta sedekah ke. Benda tu haram sebab penipuan. Dia bukan seperti mana yang dinyatakan, seperti mana yang disebutlah dalam hasrat seorang yang nak memberi sedekah itu. Sebab tu kalau kita datang budak-budak minta sedekah, asyik budak ni je kan. Okey, budak ni je kan. Kita nak bagi takut menggalakkan dia. Okey. Kita pun buat keputusan tak nak bagi. Tak nak bagi kita cakap baik-baik. Itu adab dia, tak nak bagi cakap baik-baik. Okey. Cuma kita tak nak bagi kat dia, balik nanti singgah mana-mana surau, bagi sedekah kat surau. Sebab kedatangan dia itu pun bukan secara kebetulan. Allah datangkan dia pagi kita tu untuk ingatkan untuk kita menderma. So kita tak nak bagi ni sindiket ni, aku tak percayalah. Asyik budak ni je kan. Patutnya sekolah ni, ini apa hari Khamis ni kan, contoh kan, hari Khamis ni pukul 10 pagi, patut budak ni kat sekolah. Tak derma sekolah tu tahfiz. Betul ke ni kan? Betul ke? Dia bukan orang yang maknanya sepatutnya di sini. So kita tak nak bagi. Tak apa dik, tak apa, terima kasih. Tapi kita tak nak bagi, balik nanti singgah mana-mana surau. Sedekah kat surau. Ataupun kira kan, nanti sedekah balik. Supaya kita tak rugi daripada sudut peluang bersedekah. Kan? Kesahihan dia wallahu a'lam, saya tak tahu. Kesahihan dia saya tak tahu. So jadi kalau lah dia kata kita tak yakin, macam itulah cara dia. Tolak dengan bagus, dengan baik. Jangan mengata dia. Kan? Ataupun bagi dengan membebel. Kau ni asyik engkau je. Kan? Betul ke engkau ni? Jangan bagi dengan membebel. Kan? Bawa orang sihat kan. Ada juga kan. Kadang-kadang kalau tempat locationnya bagus, banyak ada dapat tu. Locationnya bagus. Kan? Itu satu perbahasan lebih luas lagi lah. Maknanya dari sudut image, sudut apa tu satu perbahasan lebih luas lagi. Sebab itulah kadang-kadang sebenarnya gini, maknanya kan. Sebenarnya mana-mana orang apabila jatuh ke zon selesa, dia takkan jadi orang nak meningkatkan diri. Zon selesa. Okey, dia ada pilihan untuk meminta sedekah tu, dia untung. Zon selesa tu dia akan buat benda tu. Kan? Sebenarnya bukan saja di negara kita ataupun orang Islam. Saya kan biasa pergi Palestin, biasa pergi ke tempat Israel tu. Negara Israel negara yang paling banyak melahirkan jutawan di ketika ekonomi dunia teruk, tapi dia tetap melahirkan jutawan banyak. Tapi di negara dia sendiri pun banyak peminta sedekah. Sebab apa? Zon selesa. Zon selesa. Zon selesa ni mana-mana bangsa. Kadang orang cakap saya, apalah orang Melayu ni minta sedekah lah, apalah orang Melayu malas lah. Tak, sebenarnya saya bukan bangsa Melayu itu. Saya pergi China, berprogram TV Cina. Ramai je orang Cina minta sedekah lah, malas kerja lah. Maknanya pergi India, sama juga. Hatta ke Israel pun sama juga. Jadi bukan Melayu itu, bukan India itu, bukan Cina itu. Mana-mana orang, mana-mana bangsa jatuh ke zon selesa, dia akan jadi malah bekerja. Kan? Macam kita lah, isteri. Kadang-kadang saya kan handle rumah tangga banyak. Isteri apabila zon selesa, suami aku tengking pun dia tak apa-apa. Dia akan jadi orang yang macam tu. Tengking laki lah. Kalau marah tu jerit-jerit dan jengau jiran 2-3. Apabila jatuh ke zon selesa, dia tak akan jadi orang meningkatkan diri. Macam tu juga suami. Kalau isteri dia, tolong dia, bantu dia, dia buat hal pun isteri dia buat tak tahu dia jatuh zon selesa, dia tak akan jadi orang meningkatkan diri. Sabar je. Zon selesa ni bahaya. Islam tak bagi kita jatuh ke zon selesa. Dia suruh kita duduk selesa, tapi jangan jatuh ke zon selesa. Okey. So jadi kalau orang tanya, apalah orang Melayu ni malas lah, kerja tak betul. Dia bukan orang Melayu itu, mana-mana bangsa atau orang Israel pun dia jatuh zon selesa, dia jadi macam tu. Okey, kemudian yang ke-10. Yang ke-10 harta yang haram adalah al-maisir. Maisir ni judi. Judi. Apa takrifan judi? Pertaruhan. Pertaruhan, sama ada pertaruhan. Okey. Pertaruhan nasib. Contohnya kita kira nombor tu kan. Nombor pertaruhan. Ataupun pertandingan yang macam mana?
kekalahan seseorang adalah kemenangan seseorang semata-mata. Kekalahan seseorang adalah kemenangan seseorang semata-mata. Salin dulu istilah tu. Nanti saya akan hurai. Kan judi ni sama ada pertaruhan ataupun pertandingan. Pertandingan yang macam mana kekalahan seseorang adalah kemenangan seseorang semata-mata. Sebagai contoh ini kan pernah dulu berlaku kat negara kita dan difatwakan benda tu haram. Sebagai contoh, pertandingan memancing. Seorang kena bayar seorang RM100. Contohnya kan, 800 orang menyertai pertandingan mancing tu. Yuran RM100 ni dibelikan hadiah. Semata-mata daripada yuran tu semata-mata, hukumnya tak boleh. Sebab kemenangan seseorang adalah kekalahan seseorang semata-mata. Itu kan ada pertandingan mancing lah. Tak boleh Tak boleh. Jadi macam mana nak boleh? Kena cari sponsor lain. Sponsor lain tambahkan, top upkan pada hadiah tu. Jadi tidak semata-mata kemenangan seorang, kekalahan seorang. Tidak semata-mata gitu. Mana ada sponsor lain yang sponsor kan? Macam tu juga orang main golf kan. Siapa padahal tak bertaruh tak ada apa. Cuma okey, siapa kalah belanja makan tak boleh. Tak boleh. Sebab kemenangan seseorang merupakan kekalahan seseorang semata-mata. Siapa menang belanja? Okey. Siapa menang belanja tak boleh banyak. Kena ada orang lain third party yang tak ada kena-mena pertandingan tu. Okey, saya top upkan sikit. Tu tak apa. Dia tak boleh kemenangan seseorang, kekalahan seseorang. Okey, dalam bab itu RM200 tu adalah tak meluakkan duit kita RM200 tu. Itu adalah itu adalah hadiah daripada dia. Okey, kau beli RM200, tak luak pun duit kita tu RM200 tu. So jadi RM200 cuma saya nak bagi hadiah ni, RM200 layak untuk sertai pertandingan. Kita masuk pertandingan. Itu tak apa. Sebab lain kalau dia kata awak lain kalau dia kata awak dah beli RM150, awak tambahkan RM50 lagi untuk masuk pertandingan ni. Maknanya duit kita tu sebagai hadiah pertandingan semata-mata tak boleh. Kan? Macam tu juga dengan ada ni yang premium apalah kan. Kalau dia kata meluakkan duit kita tak boleh. Meluakkan duit kita dan duit tu semata-mata dibeli untuk hadiah tak boleh. Kan? Kemenangan pertandingan yang bersudut kemenangan seseorang adalah kekalahan seseorang semata-mata tak boleh. Kan? So jadi main golf, mancing, dulu pancing tu pernah ada. Dan kalau semata-mata hadiah motor tu diambil di yuran penyertaan tak boleh. Kan? Kena ada orang lain sponsor tak apa. Okey, itu judi Kemudian yang ke-11, harta haram yang ke-11 al-bai' al-haram, jual beli yang haram. Jual beli yang haram. Jual beli yang haram apa? Kita menjual barang yang haram. Sebagai contoh, jumpa bangkai tepi jalan. Kan? Kita pun jual bangkai ni. Ini murah ni, separuh harga sebab dah mati kena lori. Tak boleh Jual beli haram. Menjual khinzir contohnya kan, menjual khinzir. Kan ada dulu kan, saya tak malah ceritalah ke mana-mana tempat tapi saya rasa kita pernah dengar satu orang yang dia ada juga maknanya dengan ladang babi ni Melayu Melayu kan. Dia juga terlibat dalam bisnes tu lah. Bisnes tu babi ni dia binatang yang mudah beranak. Dalam mudah beranak sekali beranak ramai pula tu kan. Okay. Banyak ramai lah. Banyak pula tu. So bila banyak untung lebih. So bagus ni jual. Tak boleh Tak boleh. Benda haram. Jual beli haram. Kita ada barang haram, jual beli haram hukum dia. Bangkai ada ataupun benda-benda binatang-binatang yang diharamkan tak boleh, tak sah. Okey, kalau dia kata kita dah katakanlah katak tu banyak rumah kita. Katakan contoh katak tu banyak rumah kita. So jadi kita tangkap kan. Kita daripada aku tangkap aku buang mana-mana biar aku jual kan. Okey. Kita nak ambil hanya semata-mata bukan jual beli tu tak. Tapi sikit daripada ni peluh penat aku masa aku ni nangkap katak ni menyampah banyak kat rumah ni. Semata itu. Itu ada keringanan. Tapi semata-mata yang jual beli tu tak boleh. So kalau dia kata jual juga, duit tu uruskan sebagai harta haram atau harta syubhat. Untuk umpan tak, sebab tujuannya itu bukan tujuan untuk barang digunakan secara haram. Contoh kalau jual katak untuk makan tak boleh. Kan? Yalah, untuk mancing kan, ada keringanan di situ, ada khilaf di situ. Tapi ada saya boleh, tak ada masalah. Kucing benda yang dia
Okey, kucing pemeliharaan tak ada masalah. Kalau dia kata untuk dibuat makan, sebab daging kucing tu haram dimakan, tak boleh. Kan? Maksudnya tengok jual haram ni, jual beli haram ni maksudnya apa? Maksudnya benda yang berkaitan dengan penggunaan tu haram ataupun tidak. Macam babi kan. Memang tujuan tak adalah orang nak bela untuk jadi pet kat rumah kan, tak ada kan. Dia memang memang untuk makan dulu tu. Benda tu haram anjing jaga kebun sama juga harus. Hukum dia kan. Untuk upah jaga betul. Okey, belangkas dalam mazhab Imam Syafi'i telurnya boleh dimakan, maka harus boleh makan. Boleh. Sebab memang harus telur tu boleh dimakan. Kan? Telur tu boleh makan. Dagingnya tak boleh sebab ada binatang dua alam. Sebab telur tu belum jadi binatang dua alam lagi. Dengan syarat telur tu tidak memudaratkan. Kalau macam telur ular memudaratkan. Kan? Contoh kan ada orang macam-macam kan, telur ular sebagainya. Tembakau. Ada khilaf. Sebab tembakau, terutamanya orang yang memang ada ladang tembakau kan. Kalau ada fatwa yang mengatakan rokok tu haram, maka haram tu. Kan? Kalau ada kata fatwa negeri tu kata makruh ke apa, sikit syubhat lah. Ada syubhat penjual tembakau, ada demikian. Okey, yang ke-12, harta yang diharamkan adalah riba. Riba jelaslah keuntungan yang didapati daripada hutang. Keuntungan didapati daripada hutang. Okey. Kau hutang aku 10,000, kena bagi balik 12,000 hutang. 12,000 tu haram sebab peningkatan daripada sudut hutang. Okey. Apa pengamalan bank Islam? Bank Islam dia tidak kira hutang, dia jual beli. Al-bai' bi thamanil ajil. Kan, jual beli dengan bayaran tertangguh. So dia beli rumah, okey, saya beli ini pembeli, okey, ini bank Islam, ini pemaju. So pembeli dia approach bank, okey, saya nak beli rumah ni tapi saya tak cukup duit. Okey, bank pun kata okey, saya belikan rumah ni 300,000 tapi aku jual kau balik dengan harga 500,000. Setuju ke tak? Maknanya jual balik, keuntungan aku dia terang, keuntungannya 200,000. Itu jual beli. Tapi kalau anda kata yang haram tu riba. Riba tu dia berhutang. Hutang, kita pinjam bank hutang untuk beli rumah ini dan increase naik itu haram. Jadi sebenarnya benda tu kadang-kadang lain dia hanyalah akad. Sama ada akad jual beli atau akad hutang. Kan? Kalau sistem perbankan Islam ni dia jual beli tu, yang jual bertangguh tu adalah jual beli. Kalau yang bank konvensional hutang. Hutang interestnya katakanlah 5%. Kan? Itu beza dia. Grade kita pun memang accountant contohlah kan. Memang kerja tu banyak di bank saja. Maknanya jangan redha dengan pekerjaan tu lah. Kalau boleh tukar. Kredit card sama juga. Kredit card ada konvensional, ada Islam. Sama juga. Kalau yang konvensional tu dia memang riba lah. Kalau yang Islamik tu dia kira macam kita charge card kita tu, dia belikan bagi pihak kita. Kan? Kemudian dia jual balik dengan kita tu dengan harga yang lebih sikit. Okey, itu harta-harta 12 harta-harta yang haram. Sebab haram tu jelas, haram tu jelas, halal tu jelas, haram tu pun jelas. Okey. Kita bincang sikit harta yang wajib ditunaikan. Harta yang wajib ditunaikan tetapi boleh menjadi harta haram jika harta itu tidak ditunaikan. Ada 7 harta. Kita perhatikan ada 7 harta dia wajib kena tunaikan. Kalau kita tahan tak tunaikan, benda tu dalam kita tu jadi benda haram. Apakah harta itu? Yang pertama zakat. Zakat kena tunaikan. Kalaulah anda kata walaupun duit tu halal duitnya tu halal. Kemudian kita tak kira zakat, dia tak termasuk dalam curi ke tipu ke tak. Itu adalah harta yang wajib kita tunaikan. Tapi kita tak tunaikan dia, maka duit tu pada kita gunakan dia haram duit itu. Sebab itu adalah benda yang perlu dilunaskan menurut apa yang diaturkan oleh Islam. Zakat yang pertama. Yang keduanya harta wajib yang haram kalau tidak ditunaikan, iaitu yang keduanya fidyah. Fidyah puasa. Ni nak masuk bulan Ramadan ni.
Ibu-ibu akak-akak yang ada hutang puasa kena ganti puasa. Kalau anda kata ada fidyah, kena kira fidyah. Fidyah ni satu hari lebih kurang dalam RM2 lah, nak senang faham. Satu hari satu cupak lebih kurang dalam RM2 lah. RM1.70, RM8, setengah negeri, nak senang faham RM2 lah. Satu hari RM2, satu hari. Dan kita bayar fidyah, kita juga kena puasa juga. Bukan bayar fidyah tu kita terlepas tak, kecuali kalau kita tak larat. Fidyah. Okey. Yang ketiganya kafarah. Kifarah ataupun kafarah. Atau kifarah atau kafarah. Apakah orang-orang yang kena kafarah? Contohnya orang yang menyetubuhi isterinya ketika isteri dalam haid. Sekali persetubuhan kena kafarah. Kafarahnya banyak, satu cupak juga, lebih kurang dalam RM2 lah, RM2. Ini terutamanya pengantin baru ni. Kita pesan ke anak kita kan. Pengantin baru pesan ke anak kita kan. Maklumlah kan. Kau kena ingat benda tu haram. Tapi terbuat juga 1 kali RM2. Kafarah. Okay. Kena bagi, bayar. Itu kafarah. Itu kalau bersetubuh dalam bulan Ramadan. Dalam bulan Ramadan, kan, orang tu sahur minum tongkat ali, kan. Pukul 10 pagi mata berpinang. Kan? Dia buat perhubungan dengan isteri dia, maka kafarah dia syahraini mutatabi'aini, 2 bulan berturut-turut kena puasa. So pesan ke anak kita kalau hidangkan suami kita, jangan hidang tongkat ali waktu buka, waktu sahur. Waktu sahur. Kalau dari tak, al-fa'il saja, pembuat saja, lelaki lah. Si baik Okey. Yang keempatnya nafkah. Nafkah. Nafkah ni wajib diberi kepada isteri, kepada anak, kepada orang-orang yang berada di bawah tanggungan kita. Nafkah. So, kita tahan nafkah itu, harta itu ada pada kita, maka haram kita menggunakan duit itu. Itu duit hak orang lain. Nafkah. Yang kelimanya, harta wajib yang ditunaikan tapi tak tunaikan adalah haram, adalah wasiat. Okay, wasiat atau wasiat. Wasiat ni ayah kita ke pesan, besok kalau aku mati, harta aku sebahagian bagi wakaf kat masjid. Wasiat ni hanya terlaksana 1/3 saja daripada harta. 1/3. Katakan ayah kata, aku wasiat semua harta aku pergi ke masjid. Bila ayah meninggal, 1/3 saja ke masjid. Dia tak boleh lebih 1/3. 2/3 lagi dibagikan secara faraid. Kadang-kadang ada orang yang dia menyampah ke anak dia, kan? Semua malah berturun harta ke anak tu deraka, kan? Semua harta aku bagi kepada surau. 1/3 saja. Kalau dia meninggal 1/3. 2/3 mana dibagi secara faraid. Okey, so wasiat. So harta-harta wasiat tak boleh kita nak ambil. Maksudnya kena tunaikan. Satu orang anak yang dengar, dia kata gini, aku besok kalau meninggal, duit aku ni 1/3 bagi kat surau. Okay? Yang dengar seorang, ayah pun meninggal. Ketika ayah meninggal, anak yang dengar ni pun kata pada adik-beradik, ayah pesan baru ni, duit tu 1/3 bagi kat surau. Okay? Adik-beradik lain tak percaya. Mana mandai kau ni. Tak ada saksi kan? Tak ada tulis, tak ada saksi. Adik-beradik lain tak percaya. So adik-beradik lain tak percaya, duit itu bagi pada adik-beradik lain. Orang yang dengar, dia tak boleh ambil. Dia kena bagi. Oh, kau tak percaya? Okeylah, aku pun nak ambil jugalah aku. Tak boleh. Sebab dia yang dengar. Tak boleh. Kan? Jadi adik-beradik lain, kalau nak percaya boleh, tak percaya boleh. Sebab tak ada saksi. Kan? Tapi kalau memang abang tu ataupun adik tu terpercaya, boleh pakailah perkataan dia. Tapi kalau tak nak, aku nak ambil juga duit aku ada kegunaan. Kan? Maka dibagikan pada adik-beradik lain, tapi yang dengar tak boleh ambil. Yang dengar, hak dia tu kena bagi pada surau, pada masjid. Okay? Apa dia? Okay, katakan harta tu ada 10 bagian kan? Sebahagian bagi 10. Tapi adik-beradik yang dengar tu, katakan duitnya 100,000, bagi 10, maknanya 10,000 seorang. Jadi adik yang dengar tu 10,000 tu dia tak boleh ambil sebab dia yang dengar. So dia kena bagi kat surau.
Kalau dia tak bagi tahu, dia kena sampaikan. Tanggungjawab sebab dia yang dengar. Dia kena sampaikan. Ayah pernah pesan tu duit dia tu maknanya 1/3 bagi pada surau. Ayah pernah pesan. Adik-beradik lain kata, kau mana mandai, aku nak guna duit ni, bagi kat aku lah. Kan adik-beradik lain. Maknanya bagi kepada adik-beradik lain, tapi dia yang dengar, dia tak boleh ambil. Tak, dia tak dengar, dia tidak dikira makan harta haram. Sebab dia tak dengar dan tak ada saksi. Kan? Dia tak dikira makan harta haram sebab dan dia tak percaya pun, ya ke adik ni. Kan? Itu yang sebaiknya. Sebaiknya bertulis sekarang ni, bertulis, kan? Bertulis tu biasanya insya-Allah lah ya. Ataupun bertulis tu kira kalau nak dipakai pada undang-undang, matikan stamp. Betul ni hasrat benda semua kan. So jadi yang elok kalau kita nak buat tu elok macam tu, tulis sikit kan. Okey. Kemudian yang keenam, harta yang wajib ditunaikan. Kalau tak tunai, haram harta tu kita ambil, iaitu faraid. Faraid hak adik-beradik. Dalam bab faraid ni, masalah dia adalah kalaulah ayah itu dia berkahwin lagi, dia tak cerita dekat kita. Dia tak cerita pada mak kita tu. Kan? Sebab apa? Dia ada bini seorang lagi tu, kan? Dia tak cerita. Kan? Kalau kita tahu, kita kena kira adik-beradik tiri tu. Kita kena kira kan. Kalau kita tahu adik-beradik. Kalau kita tak tahu, bapak tu tanggung dekat kubur tu. Lepas tu kalau kita pesan anak lelaki kita ke saudara kita, kau kahwin kat Thailand tu, kau kena ingat tu kena daftarkan kat Malaysia. Sebab benda-benda macam tu lah, benda-benda hukum. Takut dia meninggal, anak dia yang kahwin kat Thailand tu tetap ada hak pada faraid tu. Tetap ada hak. Kan? Kadang-kadang ada orang kahwin diam, hari meninggal, isteri pun menangis kan. Sampai hati abang tinggalkan saya. Tengok kat sebelah ada orang perempuan yang lebih kuat menangis kan. Sampai hati. Kau ni siapa? Kita ni bermadu kak. Itu yang jadi jenazah pun kena cubit ni, tak guna. Dah jadi jenazah pun kena cubit. Tak jadi nangis. Okay. Itu kena pesan kena pesan. Kena pesan kat anak kita ke anak. Kadang-kadang anak ni adalah kata orang Melayu kita, setan dan pisang tak semuanya bagus. Ada anak kita jadi ligat sikit kan. Kahwin sana kahwin sini, kena ingat. Harta kalau ada, faraid itu bagi betul. Walaupun di sisi undang-undang di Malaysia, perkahwinan itu tidak didaftarkan, tak tahu. Tapi segi Islam kena tetap bagi. Faraid Okey, faraid ni kemudian, kalau dia kata kita dah kira, semua tahu hak masing-masing. Okey, abang ni dapat ni, abang ni dapat ni, adik ni dapat ni, apa ni. Kemudian masing-masing melepaskan hak masing-masing. Okeylah, kita dah tahu bahagian kita. Sekarang ni kita bagi sama rata. Semua redha boleh. Boleh semua redha boleh. Tapi dengan syarat kena kira faraid dulu. Ada orang kadang-kadang tak faham. Tak apalah, bagi sama rata. Saya tahu, faraid tu aku dapat lebih punya. Tak jadilah. Kan? Dia kena kira dulu. Kena kira, okey, ni dah kira ni bahagian kau. Tapi setuju tak kalau nak bagi sama rata? Kan? Kalau setuju, semua redha, yang lebih melepaskan hak dia, boleh. Tak ada masalah. Dan yang terakhir, harta yang wajib ditunaikan. Kalau tidak ditunaikan haram kita menggunakan, iaitu nazar. Kalaulah dia kata dapat anak ni masuk universiti, nak pergi Mekah contohnya kan, nak pergi buat umrah, tiba-tiba betul anak boleh masuk universiti, sayanglah duit ni pula, tak boleh, kena pergi umrah. Kalau anda kata itu nazar, kita tak pergi tu, duit tu haram kita gunakan untuk lain, sebab itu dah nazar, itu dah jadi nazar kan. Terlupa tak apa. Dalam hadis Nabi, rufi al-qalam, diangkat pen tu, maknanya lupa tak apa. Jangan buat lupa. Buat lupa tak boleh. Ada orang kadang buat lupa kan. Lupa tak apa. Sebab itu dalam hadis, dalam Quran Allah sebut, idza tadayantum bidainin ila ajali musamma faktubuh. Kamu berhutang pada tu hutang sampai satu masa tu, untuk ketetapan satu masa kamu kena tulis. Tulis tu untuk kita jangan lupa. Ataupun kalau kita mati, anak kita tahu, mak ada hutang ni beli emas bayar 3 kali, baru bayar 2 kali ni. Maka anak yang bagus, anak yang akan membayarkan, melunaskan hutang untuk mak. Okey, sekian insya-Allah, panjang umur rezeki kita, jumpa lagi